Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Penyampaian Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ukama Darjah 6 tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi bagi Sekolah Ukama Antarabangsa Brunei ISB. Seramai 31 orang murid Sekolah Ukama Antarabangsa Brunei ISB menerima sijil. Antara yang menerima sijil Paduka Anak Anda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Tenaga masa untuk memastikan murid-murid sijil Sekolah Rendah Ugama 2020 mengulang kaji pelajaran serta mengadakan khairiwan. Dalam ucapan Dayang Haja Intan Khairani binti Pihin Suraja Khatib, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Haji Yahya, Guru Besar Sekolah Ukama ISB, antara lain berharap agar para murid yang akan menduduki peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ukama Darjah 6 tahun ini akan berjaya dan lulus dengan keputusan yang baik. Dan dikurniakan kesihatan dan diperluaskan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengucapkan ribuan Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berkenan menerima sijil dan hadiah yang disampaikan oleh Guru Besar Sekolah Ukama ISB. Majlis merupakan tanda penghargaan daripada sekolah khususnya kepada murid-murid yang telah mendapat kecemerlangan dan telah lulus dalam peperiksaan. Majlis diadakan di Dewan Teater ISB. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 266 kes. Sementara itu, 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 125 kes. 569 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 21,437 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 597 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 144,630 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 8 Julai 2021 seramai 4,134 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 90,500 orang iaitu 20.0%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 17,267 orang iaitu 3.8% dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 15,166 orang.
Sepanjang lebih 5 dekad pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, rakyat dan penduduk negara ini dapat menikmati keamanan, kedamaian dan kemakmuran. Nikmat keimanan, kedamaian dan kemakmuran yang dinikmati selama ini adalah berkat dari kepimpinan Raja kita yang bijaksana dan sentiasa menitik beratkan ajaran agama Islam. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk mentaati dan mensyukuri kepimpinan Raja. Dalam khutbah, khatib juga menyentuh kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tidak pernah membelakangkan agama dalam apa sekalipun. Malahan baginda sentiasa berusaha gigih untuk menjadikan bumi Darussalam ini sebagai sebuah negara zikir, iaitu negara yang sentiasa mengingati dan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua tindak tanduk yang diambil, sentiasa menyebut dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap bidang kehidupan. Penduduk yang bernaung di bumi Darussalam ini, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa taat dan patuh kepada raja dan pemimpin kita. Sesungguhnya, mentaati dan mematuhi pemimpin itu adalah sebahagian dari ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa serta tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Perlu diketahui bahawa taat dan patuh kepada pemimpin itu mempunyai pengertian yang amat luas. Ia bukan sahaja terhad kepada mematuhi segala perintah dan arahan yang diberikan secara lisan, bahkan ketaatan yang dimaksudkan juga adalah meliputi dalam mentaati dan mematuhi serta melaksanakan segala peraturan-peraturan, dasar-dasar dan undang-undang negara. Majlis Perundingan Kampung MPK Tunku Katok dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara mengadakan Majlis Penanaman dan Penyerahan Pokok Kasturi. Majlis bersempena sambutan Hari Pengakap Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam itu diadakan di Jalan Tunku. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa kesyukuran diikuti penyerahan Messenger of Peace Scarf oleh Haji Awang Badar bin Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam, kepada Awang Haji Ismail bin Haji Rejab, Pemangku Ketua Kampung Katok dan beberapa ahli pengakap. Majlis diteruskan dengan penyerahan 320 anak pokok kasturi untuk ditanam di tapak yang disediakan. Biasa telanjang terus lah pokoknya. Dewan Bahasa dan Pustaka mempelawak orang ramai khususnya warga negara dan penduduk tetap di negara ini untuk menyertai bengkel dan peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas sempena sambutan Bulan Bahasa 2021. Pegawai Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Setiausaha Bengkel dan Peraduan Adaptasi Novel ke Skrip Drama Pentas dan Sayembara Penulisan Novelet berkata, bengkel adaptasi novel ke skrip drama pentas akan diadakan pada 26 hingga 29 Julai 2021 di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Sementara peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas telah dibukakan sejak 30 Jun lalu untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Fokus utama bengkel ini ialah menggunakan satu karya atau novel terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk diadaptasi sebagai bahan praktikal. Mengenai peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas, antara objektif utama peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas ini diadakan ialah bagi memahami pemikiran pengarang menerusi pementasan drama, dan yang kedua ialah agar peserta membaca buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala tarikh tutup penyertaan bagi peraduan sayembara penulisan novelet dilanjutkan sehingga 30 Disember tahun ini. Maklumat lanjut mengenai program dan kegiatan yang akan diadakan sempena Bulan Bahasa 2021 layari www.dbp.gov.bn.
Anugerah Produk Kreatif, Inovatif dan Pemajuan Teknologi Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota yang diadakan baru-baru ini memberi dorongan kepada dua pelajar tahun 9 Sekolah Menengah Lambak Kiri untuk menghasilkan ciptaan dan inovasi yang berkualiti tinggi. Mengetengahkan idea Gen Z Smart Trash Bin atau tong sampah pintar Gen Z pada pertandingan tersebut, para pelajar berkenaan berharap idea tersebut dapat membantu mewujudkan persekitaran yang sihat dan bersih serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di negara ini. Projek Gen Z Smart Trash Bin diketengahkan oleh Awangku Muhammad Ali Salihin bin Pengiran Muhammad Ali Rizwan dan Awang Muhammad Morsidi bin Mahadi. Antara manfaat projek tersebut termasuk membantu syarikat kitar semula dan perbelanjaan pengurusan menggunakan tong sampah pintar. We hope that we could achieve our national goal, which is, first, to reduce waste, second, to increase recycling rates, third, to reduce the consumption of the landfill area. Memenangi tempat kedua bagi kategori Smart Junior Competition pada Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021 mendorong pelajar-pelajar ini untuk menyertai pertandingan-pertandingan reka cipta dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi pada masa hadapan. We want to be one of the young inventor and entrepreneur running a recycling company. Our future plan is to develop our product into a real product with a help from an expert. Beberapa komoditi yang cuba dibawa masuk ke negara ini dengan tidak mengisytiharkannya secara sah menggunakan kenderaan komersial melalui 3 buah pos kawalan pada hari Khamis 8 Julai 2021 berjaya dikesan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED menerusi pemeriksaan rutin. Semasa pemeriksaan harian di pos kawalan Sungai Tujuh, Kuala Belait, kes tangkapan pertama merupakan sebuah kenderaan komersial yang dikesan membawa alat penyiaran satelit televisyen baharu yang tidak mempunyai import permit. Dalam kes tangkapan kedua di pos kawalan Labu Daerah Temburong menemui beberapa komoditi pertanian komersial yang cuba dibawa iaitu 186.5 kg mangga cokonan dan 93.5 kg mangga harum manis. Dan dari kes tangkapan ketiga yang dijalankan di pos kawalan Kastam Guardhouse Pelabuhan Muara, beberapa kotak barangan dan peralatan kosmetik yang tidak diisytiharkan berjaya dikesan dan dirampas. Syarikat ejen kastam terbabit akan disiasat di bawah Perintah Kastam 2006 dan Perintah Eksais 2006. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih RM5,000 atau didakwa di mahkamah. Selain itu, kebenaran lantikan kepada syarikat ejen kastam juga akan dikantung sehingga kes selesai. JKED menyarankan kepada syarikat-syarikat ejen kastam untuk sentiasa memastikan maklumat-maklumat yang dimasukkan ke dalam Brunei Darussalam National Single Window BDNSW adalah betul dan teratur. Sementara itu, dalam satu lagi operasi di dua lokasi berasingan, Gerakan Gabungan Operasi Laut Darat GOL juga berjaya menemukan beberapa barangan tegahan kastam. Gerakan GOL pertama yang disasarkan di sebuah rumah pekerja di Kampung Sungai Hancing, Jalan Muara, JKED menemukan 9 paket dan 8 batang rokok di sebuah bilik rumah pekerja. Semasa operasi ini, seorang lelaki warga negara India berumur 30 tahun yang disyaki pemilik barang tegahan tersebut ditahan. Manakala gerakan GOL kedua, sebuah rumah di Kampung Telanai, Jalan Tutong menjadi sasaran JKED. 72 tin minuman keras ditemui di dalam sebuah bilik di rumah berkenaan. JKED turut menahan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 45 tahun yang disyaki pemilik minuman keras tersebut. Kedua-dua tahanan berkenaan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Anggrek Desa untuk siasatan lanjut.
Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mematuhi mana-mana perundangan negara yang berkuat kuasa pada masa ini. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melanjutkan operasi bantuan merentasi sempadan ke Syria dari Turki setelah Rusia bersetuju bertolak ansur dalam rundingan saat akhir bersama Amerika Syarikat. Ia adalah bagi memastikan penghantaran bantuan kemanusiaan kepada jutaan penduduk Syria itu bagi tempoh 12 bulan. Rusia dan Amerika Syarikat yang mempunyai hubungan tegang dalam beberapa isu dilaporkan menggambarkan undian 15 ahli Majlis Keselamatan bagi perjanjian operasi bantuan sebagai saat penting. Terdahulu Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyuarakan kepentingan operasi bantuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semasa perjumpaan di Geneva bulan lalu. Pentadbiran Tuan Biden memberi amaran sebarang kerjasama dengan Rusia mengenai Syria akan berdepan risiko sekiranya operasi penghantaran bantuan ditamatkan. Mandat majlis bagi operasi itu dijadualkan mansuh hari ini. Operasi itu dimulakan pada tahun 2014 pada 4 pos kawalan, namun ianya menjadi satu iaitu dari Turki susulan bantahan dari Rusia dan China. Colombia akan menghantar pasukan keselamatan dan perisikan bagi membantu Haiti susulan pembunuhan Presiden Jovenel Moïse dan penangkapan warganya yang disyaki dalam kejadian oleh pihak berkuasa setempat. Ketua Jabatan Perisikan Colombia dan polis juga akan berada di Haiti bersama Interpol bagi membantu penyiasatan. Menurut sumber keselamatan Colombia, beberapa warga Colombia dipercayai menjadi sebahagian unit komando pembunuhan Presiden Moïse pada awal Rabu lalu dan dilaporkan telah berada di Haiti selama lebih sebulan sebelum kejadian melalui Republik Dominika. Siasatan awal mendapati 17 suspek warga Colombia dengan 2 terkorban dan selebihnya ditangkap merupakan pesara tentera Colombia antara tahun 2018 dan 2020. Serangan perisian ransomware ke atas syarikat-syarikat Amerika Syarikat akan menjadi agenda perbincangan Presiden Amerika Syarikat dan Chancellor Jerman dalam pertemuan yang akan diadakan Khamis depan. Menurut Jen Psaki, jurucakap Rumah Putih, Tuan Joe Biden dan Puan Angela Merkel juga akan membincangkan mengenai pembinaan saluran paip gas Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman. Psaki berkata Tuan Biden masih menyifatkan perjanjian pembinaan saluran paip adalah tidak menguntungkan. Bagaimanapun, menolak bagi menjelaskan sekiranya satu perjanjian akan dapat dicapai berhubung tarif Amerika Syarikat yang ditangguhkan sementara ke atas pihak berkepentingan dengan pembinaan Nord Stream itu. Sementara itu, Puan Merkel tidak lama lagi akan menamatkan penggal keempatnya sebagai Chancellor dan lawatan kerja ke Washington merupakan yang pertama sejak Tuan Biden memegang tampuk pentadbiran Amerika Syarikat. Tahun baru persekolahan di Amerika Syarikat kini hampir tiba. Susulan itu, Pusat Kawalan Penyakit dan Pencegahan Negara itu menegaskan pihaknya mengutamakan kepentingan pembelajaran secara peribadi dan menggariskan langkah-langkah cara melakukannya secara selamat. Dalam garis pandu bagi murid-murid tadika hingga 12 tahun yang dikemas kini, CDC menyatakan pelajar fakulti dan kaki tangan yang telah divaksinasi penuh tidak memerlukan pemakaian sungkuh muka di dalam bangunan. Bagaimanapun, bagi para individu yang belum divaksinasi penuh, termasuk pelajar, perlu memakainya dan mengamalkan penjarakan sosial. CDC juga menjelaskan pengemaskinian strategi adalah perlu apatah lagi semasa penularan varian Delta yang mudah berjangkit.
Auda sokongan terhadap program vaksinasi kebangsaan COVID-19 sangat penting bagi mengelakkan penularan virus itu di negara ini. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.